Kalau kata orang Wahabi kan, orang Wahabi semua bid'ah. Kita buat peringatan Nabi, kata bid'ah. Buat peringatan hijrah, kata bid'ah. Kalau tu buat peringatan, tu buat langsung, lagi teruk orang. Jadi kita buat juga. Jadi bukan bid'ah. Kita buat macam ni bukan bid'ah. Boleh jadi sunnah muakkadah pula. Perlu kita adakan. Soalan seterusnya, apakah kesan hijrah atas perjuangan Nabi SAW dan sahabat serta perkembangan risalah dakwah Nabi SAW? Ini ya. Sesungguhnya kesan hijrah Nabi SAW meliputi berbagai sudut. Inilah hasil hijrah ni. Kesan ni hasil hijrah. Pertama, sudut agama. Kita lihat apa berlaku. Yasrib, iaitu Madinah Al-Munawwarah, secara langsung menjadi pusat penyebaran agama Islam. Yang kedua, agama Islam berkembang dengan pesat, meluas, dan penganutnya semakin bertambah ramai. Dakwah dengan dakwah Allah, Nabi SAW pergi ke Madinah, tak berhenti dakwah. Sahabat-sahabat semua berdakwah. 6 orang tu yang musim haji yang kedua kata tadi, mereka kembali kepada tempat mereka berdakwah. Hasil ramai masuk Islam, lebih pada 100 orang. Tetapi mereka hantar wakil, cuma kita naqib. Okey. Keimanan orang Islam makin mantap dan bertambah baik. Umat Islam dapat beribadat dengan lebih terbuka dan selesa. Kedua sudut politik, Safiyah Madinah atau Piagam Madinah berjaya dibentuk dan merupakan perkembangan negara yang pertama sekali di dunia oleh daulat Islam lah. Oleh yang demikian, terbentuklah negara Islam pertama penuh berdaulat yang melaksanakan dasar-dasar kerajaan bersendikan undang-undang Islam sepenuhnya. Alhamdulillah, ini kesan yang baik lah. Sudut sosial, mengubah cara hidup masyarakat yang berpuak-puak atau berkabilah-kabilah yang sentiasa bermusuhan. Di Madinah ada 2 puak atau 2 kabilah, Aus dan Al-Khazraj, kepada masyarakat yang bersatu padu dan mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Di antara perkara yang nak kata apa, sungguh mengajubkanlah, ahli Ansar, orang Ansar yang ada 2 orang isteri atau 3, dia sanggup memberi, dia bukan seorang ya, beri yang kedua, yang ketiga pada orang Muhajirin. Dia ceraikan mereka berdua untuk berkahwin dengan orang Muhajirin. Sampai had itu. Hebat no? Dan mereka dari segi harta memang ada 2 buah rumah, bagi sebuah kepada orang Muhajirin. Lah, agak boleh buat tak macam ni? Susah nak? Susah nak buat. Baik. Menanamkan nilai-nilai murni yang bersendikan Al-Quran, akidah dan akhlak, membentuk ummah yang kuat melalui amalan hidup bermasyarakat yang adil tanpa penindasan. Kemudian sudut ekonomi, kedudukan ekonomi orang Islam Madinah semakin kokoh. Madinah bukan sahaja kawasan pertanian yang sesuai, malahan merupakan kawasan strategi
dari segi perdagangan, kerananya diletak di tengah-tengah Makkah dan Al-Syam. Orang Madinah dulu pun sangat miskin. Mereka bertumpu kepada pertanian saja dan tak cukup. Kerana tu dah bergaduh supaya dapat harta musuh mereka. Tetapi setelah Nabi sampai ke Madinah, semua jadi berkah. Dan Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT. Kata, maksud hadis kata, Nabi jadikan Madinah 2 kali berkah, berganda berkah. Orang ramai datang, tapi rezeki makin cukup, makin banyak. Okey, sistem ekonomi Islam telah diperkenalkan seperti jual beli, pengharaman riba, penipuan dan rasuah. Peniaga-peniaga kecil tidak lagi ditindas oleh golongan saudagar. Kedudukan ekonomi masyarakat Islam semakin kukuh dan seimbang hingga menjadikan masyarakat dan negara lebih makmur, stabil dan maju. Sampai kita perlu ada keikhlasan dalam tempat kerja kita, di mana-mana institusi atau organisasi, di mana-mana tempat kena ada ikhlas, ada bersatu padu, ada satu hati, ada bertolak ansur, ada tolong menolong. Kalau tidak, Allah SWT akan tarik keberkatan, tarik. Apabila tak ada keberkatan, tak ada rahmat Allah SWT, maka kita akan bermusuhan. Ini perkara yang kita ambil iktibar. Seterusnya, apakah kesan hijrah yang perlu mengambilnya sebagai pengajaran dan tauladan? Ini kesan atau hasil hijrah kepada umat Islam hingga sekarang. Penghijrahan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dari kota Makkah ke kota Al-Madinah adalah merupakan satu dimensi baru kepada dakwah Islamiah dan seterusnya penghayatan kepada ajaran Islam yang sebenar. Walaupun sekarang kita kata, perlukah dakwah sekarang? Perlukah dakwah? Atau tak perlu? Sekarang, walaupun orang Islam ramai, lebih kata kajian kata 5 miliar, tapi orang kafir lebih ramai lagi. Orang bukan Islam lebih ramai lagi. Maka dakwah tak boleh dihentikan, tak boleh. Kena buat dakwah. Adakah kita sanggup meninggalkan kerja kita untuk dakwah? Adakah kita sanggup meninggalkan anak isteri kita untuk berdakwah? Kita berdakwah di Amerika sana, di London, ke mana, di Brazil, di Rusia, sanggup tak? Ini kesan kita kena buat juga. Kalau kita tak boleh buat, apa kita perlu buat? Sokonglah. Sokong. Beri sokongan kepada orang yang nak pergi. Dia kata, kena apa ni nak pergi, dah tinggal anak isteri, tinggal kerja, letak jawatan untuk nak pergi dakwah. Biarlah dia pergi. Dia mampu, yakin dia tinggi. Kita kan kenapa kita ada ijik dia, ada marah dia pula? Betul tak? Kita sokong mereka dapat pahala juga. Tapi sekarang macam mana? Kita tak marah mereka, kritik mereka. Ini gila kamu ni. Tinggal isteri, anak isteri. Orang pi tu dia yakin.
Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah tak akan biarkan anak isteri dia. Saya nampak kalau beberapa kawan atau pengalaman kan, mereka yang ditinggalkan oleh suami, meninggal dunia kan, meninggal selama-lamanya. Saya nampak beberapa keluarga lebih baik keadaan mereka daripada wujudnya suami dulu. Kenapa kita tak yakin orang pi dakwah ini Allah akan jaga keluarga mereka? Ataupun kita pun memberi sumbangan, memberi pertolongan kepada mereka. Yang suami mereka pergi dakwah tu 4 bulan ke, 2 bulan ke, seminggu ke. Ini peranan kita. Aku apa lama nak okey. Penghijrahan umat Islam dari suasana yang lama iaitu Makkah kepada satu suasana baru iaitu Madinah adalah titik terpenting kepada pembaharuan sistem nilai dan hidup manusia. Penghijrahan yang merupakan proses kematangan penyebaran risalah Allah SWT ini tidak mungkin berjaya jika tidak diiringi perubahan sikap dan prinsip umat Islam dalam berhadapan suasana baru. Sahabat Nabi SAW telah meninggalkan harta mereka, rumah mereka, semua milik mereka untuk berjihad, untuk berdakwah. Abu Bakar sendiri dikatakan ada 8 pintu kedai. Abu Bakar radhiyallahu anhu 8 pintu, tinggal semua. Suhaib Ar-Rumi dengan usahanya dapat harta yang boleh kata banyak jugalah. Pemuda baru belum sampai 30 tahun berhijrah. Ini sebagai remaja. Ada seorang namanya apa? Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair ini seorang yang kaya raya. Bapa dia, ibu dia sangat kaya. Anak tunggal pula, sangat mewah. Tapi Allah SWT milih dia menjadi seorang Islam dan beriman. Masa itu bapa dia telah meninggal dunia, ada ibu saja. Maka ibu dia kata, kalau kamu tak kembali kepada ajaran sebelum, aku tak makan. Kata, tak apalah, tak makan, ikutlah. Tak makan, tak duri. Okey, aku tak bagi apa saja kepada kamu. Kamu keluar daripada rumah. Tak apa, keluar. Mus'ab bin Umair orang yang pertama, orang pertama yang berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Orang kaya raya pergi Madinah ke selai kain saja, tak cukup kain. Apa kita fikir ni? Apa gambaran yang mengenai Mus'ab bin Umair ni? Kaya raya, orang pertama hijrah kepada ke Madinah Al-Munawwarah dan mengajar ahli Madinah, ahli Yasrib agama Islam. Dan dia meninggal dunia muda juga. Allah nak memuliakan dia, mati muda juga. Lah ni kalau mati muda kesian kata kan? Kesian. Saya selalu bagi tahu kepada anak murid saya di Islamia, orang pelajar ni, kedudukan orang pelajar sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya pelajar yang sungguh-sungguh belajar, niat nak belajar, bukan niat nak dapat ijazah. Kalau niat dapat ijazah, tak ada pahala.
Dia panggil tidak ada ikhlas. Saya beritahu juga, kalau kamu datang nak dapat ilmu, bersungguh-sungguh ikut peraturan, ikut arahan, ikut semua nasihat, kamu orang kedudukan dia tinggi. Kalau sekiranya dia meninggal dunia, kedudukannya lebih daripada syuhada salihin, lebih lagi. Bukan nak sama, lebih lagi. Tapi dan dia dapat ilmu dan mudah dapat ijazah, mungkin dapat cemerlang. Manakala kalau dia niat untuk dapat ijazah, maka dia tak sungguh-sungguh belajar. Belajar gitu sambil lewat. Susah nak lulus dia, susah. Mereka macam ni susah nak lulus. Kalau lulus pun tak ada ilmu. Tak ada ilmu, rugilah kan. Okey, saya tak tengok jam. Okey, sejarah telah menukilkan bagaimana Rasulullah SAW menanamkan benih-benih perpaduan, persaudaraan, tolong-menolong, pengorbanan, kesungguhan, kecintaan dan ketakwaan di dalam sanubari umat Islam ketika itu, iaitu antara golongan Muhajirin dan Ansar. Itulah unsur-unsur terpenting bagi umat Islam ketika itu sebagai persediaan menghadapi cabaran dan ujian yang datangnya, sama ada dari kaum musyrikin dan golongan munafik atau tipu daya atau lain-lain. Ini kesan juga. Islam tidak melarang kita belajar pelajaran yang bukan Islami. Teknologi ICT atau IT, komputer, tak dilarang. Memang digalakkan untuk belajar semua itu. Hingga kan orang ulama Islam kata ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Kena belajar. Tapi untuk berkhidmat agama Islam, untuk khidmat agama Islam. Jadi alhamdulillah, college community mengajar kemahiran yang diperlukan oleh orang Islam. Teruskan belajar, tapi niat untuk khidmat agama Islam, berkhidmat untuk agama Islam. Boleh pahala seperti orang agama Islam juga. Belajar apa ni, beragama. Kita langkah sikit ya. Ini kita renungan ya. Jika generasi Islam ini mempunyai keyakinan pasti jalan-jalan menuju kejayaan akan terbintang. Penghijrahan minda umat Islam, umat ini perlu dilakukan agar berani menghadapi cabaran, terutama dengan kewujudan koridor raya multimedia yang memerlukan tenaga mahir dalam bidang teknologi maklumat. Amat menyedihkan jika MSC dipenuhi dengan wajah-wajah orang asing yang menguat keuntungan, sedangkan bangsa kita terpinggir. Allah SWT telah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bermaksud, ayat berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi perlu kita belajar. Jangan kita biarkan kata ilmu ni tak payah belajar. Ada orang kata tak payah belajar. Tak. Kita kena belajar. Fardu kifayah. Tak semua kena ada, wajib ada golongan, satu golongan. Kita belajar perkara ini. Dia peranan beliau lah. Dia dengan di sini ingin saya menyebut juga peranan beliau dalam peristiwa hijrah. Saya sebut tadi antara peranan beliau, Mus'ab bin Umair
Suhaib Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi Sa'd bin Umair. Ada semasa hijrah ada 3 orang anak kepada Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Asma binti Abu Bakar, Abdullah ibn Abu Bakar, dan seorang hamba kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, iaitu Al-Fahri. Mereka remaja, unsur-unsur yang terpenting yang boleh kata menjayakan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang. Tanpa remaja, tanpa belia, kita tak boleh buat. Walaupun kita perlu pada orang pengalaman, orang agama, orang dewasa, tapi remaja ni penting, sangat penting. Kita sebagai orang remaja memang tunggak utama harapan orang Islam. Kalau lebih perang, semua orang tua macam mana? Semua orang tua tak boleh. Semua orang muda tak boleh juga. Kena ada muda, ada tua, ada lelaki, ada perempuan juga. Perang juga, kena perang juga, kena berdakwah juga. Sebab orang lelaki tak boleh dakwahkan perempuan kan, nak berjumpa tak boleh. Maka perempuan kepada perempuan. Okey. Ini beliau-beliau yang terlibat, iaitu kita kata tadi Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, wa Asma binti Abu Bakar, wa Amir ibn Fuhairah. Ini hamba kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka bertiga telah melaksanakan tugas mereka dengan cemerlang hingga Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berjaya sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Kepentingan dan sokongan beliau. Hijrah telah menunjukkan kepentingan dan keberkesanan peranan dan sumbangan golongan belia dan sesuatu usaha. Apabila golongan muda menggunakan potensi akal dan kekuatan untuk tujuan kebaikan, sebesar mana perancangan sekalipun akan dapat menjadi realiti. Lihatlah kebenaran yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ali ketika itu belasan tahun baru dia, mungkin 16 tahun atau 17 tahun itulah, berani ambil tempat Nabi SAW. Nabi akan dibunuh, maknanya Ali itu akan dibunuh, tapi dia sanggup. Beliau menggantikan Rasulullah SAW di tempat pembaringan pada malam rumah baginda dikepung oleh belia-belia Quraisy. Berikutan dari musyawarah tergempar di Darul An-Nadwah, nama Darul Nadwah iaitu kelaman Quraisy. Pihak Quraisy telah memutuskan bahawa insan yang bernama Muhammad SAW itu wajib dibunuh setelah usaha-usaha lain untuk menyikat dakwahnya menemui kegagalan. Setiap inti dan kabilah telah diminta untuk menghantar pemuda mereka yang gagah berkasa untuk membunuh Rasulullah SAW. Ini tugas-tugas mereka yang kita bagi tahu tadi. Ini sebagai renungan. Dr. Mustafa As-Sibai telah berkata bahawa hijrah adalah antara peristiwa besar yang telah merubah perjalanan hidup manusia dan tamadun kehidupan. Jika dia hijrah tidak tercetus, berkemungkinan cahaya Islam tidak dapat direnangi dunia hingga ke hari ini. Dan apa yang menariknya di sini ialah kejayaan hijrah adalah hasil bantuan, sokongan dan pengorbanan dari golongan belia.
Selain itu, sejarah juga telah merakamkan sumbangan belia-belia dalam mencipta kegemilangan ilmu, pengetahuan, keamanan, perpaduan dan reformasi atau islah. Kesimpulan ceramah ini, peristiwa hijrah Rasulullah SAW membakar semangat umat Islam. Hijrah Rasulullah SAW telah membawa perubahan yang besar kepada kebangkitan dan perkembangan agama Islam. Bermula daripada peristiwa tersebut, agama Islam semakin pesat dan berkembang maju ke seluruh dunia. Hijrah adalah sangat relevan untuk diterapkan terutama terhadap individu, iaitu dengan berusaha menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan yang mendatangkan keburukan, perubahan daripada lakuan negatif kepada positif. Dalam erti kata lain, manusia perlu berusaha berhijrah, meninggalkan segala perbuatan yang mendatangkan keburukan dan membawa kepada kegagalan hidup, lebih-lebih lagi perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, saya harap maklumat-maklumat yang saya beri puan-puan, tuan-tuan semua faham, tahu dan melaksanakan. Kita kalau boleh buatlah apa yang kita mampu. Apa kita mampu kita buat untuk apa? Untuk kita bantu agama Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Karim, in tansurullaha yansurkum, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu bantu Allah SWT, Allah akan bantu kamu. Bagaimana kita nak bantu Allah SWT? Bantulah apa saja agama Allah SWT, orang Islam. Bantu. Kalau dalam bahasa Arab kata yansuru, nasrun, nasara tu mana bantu yang gagah, yang kuat, yang memang boleh bantu. Kataan nasara kepada orang memang boleh bantu, bukan nak usaha bantu. Mana Allah bagi tahu kepada kita, kita buat baik, sokong, usaha sebagai bantuan. Kalau kata orang ada jutawan, dia nak bagi derma 1,000, okeylah 1,000. Bantu agama Islam. Mana dia boleh lah, boleh 1,000 tu, 1,000 tu tak apa-apa bagi dia. Tapi kalau orang ada 1,000, boleh bagi 1,000, tak boleh langsung, tak boleh lah. Memang tak boleh, tak dapat. Jadi mana yang ada satu jutawan nak bagi 1,000, dia panggil nasir. Nasir maknanya memang dia boleh. Boleh. Tak ada ragu-ragu lagi, boleh. Walaupun kita ni tak ada nak bagi apa kepada Islam, kita bersungguh-sungguh untuk bantu Islam, bantu, sokong, bagi kata seperti tadi kata, bagi bantuan sepekan nasi kepada orang berjihad, orang keluar berjihad, berdakwah di luar sana. Itu sebagai nasir. Nasir tu. Nasir untuk orang memang mampu. Tapi kalau kita tak mampu juga, kita buat juga, kita jadi nasir juga. Bahasa Arab. Kalau biasa sa'ada, bantu sa'ada. Sa'ada tu buat bantulah, boleh tak boleh bantulah. Itu sa'ada. Kalau nasara memang dia boleh. Berkemampuan untuk bantu. Ini nasara. Jadi inilah hasil hijrah Nabi SAW kepada kita. Jihad tidak berhenti,
dakwah tidak berhenti. Sekarang lebih-lebih lagi dakwah Islamiyah memerlukan kepada orang Islam sekarang, khususnya remaja kita, belia kita, laki dan perempuan, orang berpengalaman, orang berkedudukan, semua kena buat dakwah. Kena buat dakwah semua. Inilah hasil hijrah. Hasil hijrah, dakwah. 3. Dapat kita Allah SWT nak menyebarkan agama Islam, cara dia dakwah, tak ada cara lain. Tak ada cara lain. Dan dakwah ini kesannya kepada diri kita sendiri iaitu iman yang kukuh. Iman yang kukuh. Kerana itu Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul orang yang paling tinggi iman mereka, kerana mereka berdakwah. Sahabat-sahabat Nabi orang yang terbaik selepas Nabi SAW, kerana mereka berdakwah. Tiada sahabat tidak berdakwah, tak ada, semua berdakwah. Dan Nabi rasa kecewa kalau orang itu ada rasa sedikit dah tak nak berdakwah. Berlaku kepada seorang sahabat, ini akhir kata lah, akhir sahabat. Sahabat itu Nabi suruh dia pergi berperang di Tabuk, Mu'tah. Maka dia, seorang ni namanya Abdullah bin Rawahah, dia lewat sikit daripada tentera yang pergi pas subuh. Dia pas subuh dah tentera jalan dah, dia lewat sikit hingga tengah hari. Nabi jumpa dengan dia, awak ni duduk sini lagi. Tahu tak kamu sekarang mereka masuk syurga 500 tahun sebelum kamu. Mereka telah masuk syurga 500 tahun sebelum kamu. Setengah hari mana 12 jam sebanyak 500 hari, 500 tahun. Dan Nabi SAW apabila peperangan itu berlaku, maka Nabi macam nak cerita pada sahabat di Madinah apa berlaku. Pertama, Zaid bin Harisah jadi general, meninggal. Abu Ja'far Ibn Abi Talib ambil alih, dia berjuang, jatuh syahid. Abdullah bin Rawah yang ketiga. Nabi kata masa dia cerita, Nabi dia diam sekejap, sedih. Dia diam. Dia nampak macam dia nampak dalam TV, dia cerita kepada sahabat. Apabila mati Abu Ja'far Abu Talib jatuh syahid, sepatutnya Abdullah bin Rawah ambil alih. Nabi terhenti sekejap, sedih. Kemudian dia ceria semula. Dia cerita, Abdullah bin Rawah ambil alih tugas ketua dan dia berjihad. Ceria Nabi, dan dia jatuh syahid juga. Abdullah bin Rawah ceritanya dia rasa takut. Sedikit je takut. Nabi sedih, tapi dia berjuang juga hingga dia jatuh syahid, masuk syurga. Nabi tahu semua masa itulah. Jadi kita kalau tak boleh nak berjihad juga, kita salawatlah atas Nabi SAW sehari 1 kali. Boleh tak? Sehari 1 kali. Kita boleh buat apa? Ni nusrah juga, nusrah dan doa kepada orang berdakwah ni. Jadi alhamdulillah, saya harap ceramah saya ini dapat manfaat kepada tuan-tuan, puan-puan, supaya kita meneruskan usaha Nabi SAW
sebagaimana dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa ma subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya wahai Muhammad, beritahu kepada kaum kamu orang mukminin bahawa inilah jalan aku. Inilah jalan aku. Ad'u ila Allah, mengajak kepada Allah, mengajak orang kepada Allah. Ala basiratin, dengan ilmu, dengan yakin. Ilmu dan yakin. Ana, saya. Wa man ittaba'ani, dan pengikut saya. Kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga habis dunia, hingga dunia binasa. Kita orang manusia mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat dakwah, kena wajib buat dakwah. Maha suci Allah, saya tidak termasuk dalam golongan yang menyudukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, inilah akhir kata, dan saya harap kamu semua faham, semua tahu. Dan saya minta maaf kalau ada apa kesalahan, kasar bahasa, dan apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur yang menjemput saya untuk memberi peluang untuk saya memberi tazkirah dan nasihat yang berguna insya-Allah. Dan saya gembira berada di hadapan kamu semua, dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan saya sudahi majlis saya ini dengan